Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, so jom hari ni kita akan belajar topik cara close sales dengan mudah melalui WhatsApp. Okay, jom. Topik kita yang first. Percaya ke percaya sangat di mana you guys boleh close order dengan sangat mudah hanya menggunakan WhatsApp sahaja. Okay, boleh. Okay, jom. Sebelum tu, okay, you guys kena tahu, okay, di mana bila kita WhatsApp ni, okay, kita menggunakan teknik zero cost marketing. So, bila kita menggunakan teknik zero cost marketing, secara kita nak approach orang secara WhatsApp, dia ada teknik-teknik dia. Okay, sebab sebenarnya zero cost marketing ni sangat powerful kalau you tahu teknik dia. Okay, sebab untuk siapa yang baru join, siapa yang baru buat bisnes, kita tak galakkan you terus invest duit, tak payah. Okay, sebab you kena belajar macam mana you menang dekat zero cost marketing dulu. Once you dah menang dekat zero cost marketing, tiba-tiba you nak buat yang berbayar ke, itu terpulang. Okay, tiba-tiba you nak buat Facebook ads ke, IG ads ke, itu terpulang. Okay, tapi untuk kali ni, siapa yang baru join ataupun baru bertatih, belajar menggunakan platform zero cost marketing dulu. Sebab sejujurnya Mama Sap, okay, kita pun buat 180 juta pada tahun 2021 dengan menggunakan teknik zero cost marketing. Okay, and salah satunya adalah menggunakan WhatsApp. Okay, mesti dah tak sabar kan? Okay, so first, bila kita nak close sales dekat WhatsApp, benda yang pertama yang you guys kena tahu ialah ada pantang larang dia. Okay, so kalau kita ni baru lepas bersalin, ibu ada pantang larang dia kan? Okay, sesama juga dalam bisnes ni. Bisnes ni bila you ada WhatsApp, you nak approach orang, okay, ada pantang larang dia yang you kena ikut. So sebab you kena tahu, okay, siapa yang berbisnes, okay, you check dekat you punya phone masing-masing, of course akan ada database. Okay, of course akan ada database. Tipulah yang kata saya tak ada database. Okay, sebab of course dalam phone you mesti akan ada database. Tak kisahlah 500, 1000, 2000, confirm akan ada database. Okay, gelap pula dah, sorry. Okay, confirm akan ada database dekat you guys punya phone. So jangan cakap saya tak ada kawan. You check dekat you punya phone, mesti ada nombor phone sesiapa yang you kenal ataupun mereka kenal you yang you dah save. Okay, so pantang larang yang pertama ialah jangan spam. Okay, jangan spam. Sebab you kena tahu emosi manusia kita tak suka di spam. Kita akan rasa sangat annoying. Okay, di mana katakanlah kalau orang tu dah start rasa annoying, you asyik spam dia, dia boleh block number phone you. Dan you tahu kan, bila dia block dah number phone you, kalau ramai orang block you punya number phone, lama kelamaan you punya number phone tu tak boleh guna. Sayanglah sebab kita berniaga, bagi teacher, siapa yang berniaga, nombor phone tu sangat penting. Okay, sebab dia jangan tukar-tukar nombor phone. Sebab nombor phone tu bukan semua customer nak save nombor phone kita bertukar, kejap nak save baru, kejap nak save baru, tak. Okay, so sometimes kalau macam teacher kan, bila teacher dah kenal satu seller ni, teacher akan, as long as dia jaga customer service dia apa semua, dia layan kita elok, teacher akan kerap membeli dengan dia. Okay, so teacher akan save nombor phone dia sahaja and WhatsApp dia. So benda tu yang you guys kena take note lah. Okay, and then yang kedua, bila sebab you kena tahu tak, bila you spam tiba-tiba kan, you terus spam orang kan, orang kata itu yang orang blue tick lah, orang block lah. Okay, so cara WhatsApp dia ada adab dia. Okay, nanti kita bincang kejap lagi. And yang kedua, pantang larang kedua ialah ayat you guys tu. Okay, yang pertama mesti orang kata apa, jangan spam. Yang kedua, you punya ayat tu mestilah wajib pendek and simple. Maksudnya kalau you terlampau bagi ayat yang sangat panjang, orang nak baca pun, ya Allah, ni karangan ke apa, orang at the end sama ada dia delete saja korang punya conversation tu, ataupun dia blue tick kan, ataupun paling teruk dia blockkan saja. Sejujurnya teacher, kalau orang hantar dekat teacher panjang-panjang, teacher tak ada masa nak baca. Okay, sebab kita ada banyak lagi kerja lain. Tiba ada orang PM kita tapi panjang macam tu. Kita takkan, orang kata apa, kita takkan baca lah. Okay, you kena faham emosi manusia. Okay, sebab once you faham tentang emosi manusia, senang untuk you close customer, senang untuk you menjual dekat dia. Okay, senang untuk you, sebab you kena tahu cara yang betul ialah you kena sharing, bukan selling. And sharing dia pun ada teknik dia. Okay, so nanti kita akan share. Okay, dan yang ketiga, okay, cara hantar gambar. Cara hantar gambar boleh ya, okay, sama ada you pakai satu sahaja gambar, okay, ataupun you pakai 4 gambar yang dah difotogridkan.
Maksudnya sebenarnya you hantar satu gambar tapi sebab foto tu dia dah grid jadi 4. So dia ada 4 gambar tapi sebenarnya you hantar satu. Jelas kan? Jelas semua? Kenapa jangan hantar banyak-banyak gambar? Orang akan, aku nak kena apa download, lepas tu memory phone aku penuh, orang akan menyampah tak, orang tak suka. At the end, orang tu block je kita. So kita tak nak benda tu. Sebab tu, satu lagi, cara pemilihan gambar kena betul. You kena cari gambar, kalau you nak approach customer, you kena pandai tackle hati customer. And macam mana nak tackle hati customer ni? The best part pasal bisnes kita ni lah, kita senang buat customer terliur. Okay, kita the best part dalam orang kata bisnes memasak ni, betapa mudahnya kita menjual, betapa mudahnya menjemput rezeki bersama memasak sebab kita jual makanan. And jual makanan ni sangat mudah, buat orang terliur, orang senang membeli. Sebab tu kalau korang tengok pasar malam penuh, tempat makan penuh, kedai mamak penuh sebab orang suka makan. Malaysia ni memang suka makan. Okay, and bila you nak hantar gambar, you kena faham di mana gambar tu, gambar yang kalau boleh ambil gambar guna phone. Ambil gambar guna phone, bukannya gambar poster. Bila you nak approach orang, you kena bermain dengan emosi dia. Nak bermain dengan emosi dia, you tunjuk gambar-gambar close up. Okay, gambar close up yang buatkan dia terliur. Contoh gambar close up Nutella cheese tart, dia boleh nampak Nutella tu dengan orang kata dengan tatnya gebu kan. Lepas tu kalau dia yang ada gambar yang dah dipotong boleh nampak cheese dia tebal tapi tak muak kan. Lepas tu boleh tengok pula full Nutella penuh macam tu. Dia buatkan orang tertarik. Dia akan buatkan orang tertarik and menyebabkan orang macam okay, nak try. Macam tu. Okay, so guna gambar yang memang ambil daripada phone. Jangan risau dekat grup Telegram teacher ataupun grup Telegram HQ ataupun dekat grup Telegram leader-leader you guys, memang akan disediakan gambar terus banyak. So you guys boleh guna sahaja. Okay, ataupun siapa yang nak gambar, senang saja dekat Facebook, you type je Red Velvet Full Nutella. Penuh keluar macam-macam gambar. Okay, so you just boleh guna. Sebab you kena tahu, dalam memasak kita punya gambar, video semua berkongsi, ayat semua berkongsi. Okay, so you just guna tak ada masalah. Okay, so you tunjuk satu gambar yang betul-betul close up yang you sendiri tengok, you sendiri terliur. Sebab kita hanya boleh jual pada orang benda yang kita suka. Kalau you sendiri tak suka benda tu, tiba-tiba you nak approach dia, memang tak lah dia nak beli dengan you guys. Okay? Okay. So, yang seterusnya, okay, boleh pemilihan gambar. Okay, and then once you dah tahu pantang larang ni, which is pertama, kita ulang balik. Okay, pantang larang ni jangan spam. Okay, yang kedua, make it simple. Ayat you tu simple sangat, pendek sangat. Okay, tapi senang baca, senang faham. And yang ketiga, pemilihan gambar yang tepat lah. Okay, pemilihan gambar yang tepat dan hantar satu saja gambar. Tak payahlah hantar 2, 3, 4, 5, tak payah. Sebab kenapa jangan hantar 2, 3? Sebab kita, you tahu tak, bila you hantar gambar, kalau you hantar 2 atau 3 gambar, dia akan bagi you tahu tak, you punya WhatsApp tu terlampau banyak gambar, so you punya kata-kata tu dia akan ke bawah, dia jadi nampak panjang. Ini secara psikologinya, orang tak suka panjang-panjang. Tapi bila you hantar gambar satu saja, lepas tu ayat, dia terus fokus kepada satu gambar tu. Ataupun satu gambar boleh, tapi you gridkan jadi 4. So dia senang untuk customer tu fokus. Okay, so that's it, clear dia punya pantang larang. Kalau clear, komen clear sikit. Gitu. Okay, dan seterusnya, you kena tahu siapa sasaran you. Okay, you kena tahu siapa sasaran you. Sasaran you adalah orang yang ada mulut, orang yang suka makan, orang yang suka raikan orang. Okay, orang yang memang sebab kita jual makanan kita memang boleh dimakan, kan? Okay, alhamdulillah. So sangat mudah. Okay, sangat mudah untuk kita jual produk makanan ni. So, bila you nak approach orang, okay, benda yang pertama, you kena tahu, you kena guna dulu database you dekat you punya phone. Okay, the best part dalam bisnes memasak ni, kita boleh berniaga secara offline dan juga online. Kalau offline, kita duduk dengan kawan, budak office, sharing, nampak kita makan kek, kita boleh recommend dekat dia. Kita boleh approach kat dia. Tapi pada masa yang sama, kita juga boleh approach melalui phone, melalui WhatsApp, menggunakan database yang kita dah ada. Okay, and then, cara kita nak WhatsApp dia, ada cara dia, ada step dia. Okay, so yang pertama, semua salin Okay, boleh? Yang pertama, you kena bagi salam dulu. Assalamualaikum, hai. Okay, sebut nama customer you. Sebut nama kenalan you tu. Contoh, nama kenalan you, siapa nama? Nama Ani, contoh.
Hai, Assalamualaikum. Hai Ani, Mimi ni ingat lagi ke? Contoh kalau itu adalah kenalan you, ya mungkin dah lost contact lama ke, ataupun budak office you ke, atau budak jiran you ke apa kan? And you kena menggunakan teknik ping-pong. Okay, menggunakan teknik ping-pong. Maksudnya ada soal jawab, soal jawab. Maksudnya macam ni. Okay, guna database yang sedia ada. Jangan cakap saya tak ada database, menipu sangat. Okay, daripada you sekolah sampailah you kerja, sampai you belajar, kerja balik, okay. Lepas tu, you takkanlah you tak ada database langsung. Mesti ada. Okay, kalau tak dapat 500, 1000, 2000, mesti akan ada you punya database juga. Okay, so yang pertama you kata bagi salam and sebut nama customer. Kenapa kena sebut nama customer? Sebab bila kita sebut nama customer, dia buatkan kita ada adab and buatkan customer tu rasa lebih dekat dengan kita secara psikologinya. Okay, Assalamualaikum, hai, Ani. Okay, Mimi ni ingat lagi tak? Ingat lagi ke? Macam tu. Okay, so bila you dah sebut nama customer tu, okay, you tengok tunggu dia reply. Sebab ini untuk khas siapa yang baru. Okay, khas siapa yang baru. Di mana, maaf tau ganggu Ani. Ani buat apa tu? Okay, so Ani pun jawab, tak ada ni, tengah on the way nak balik kerja ni. Okay, then you punya ayat tu mesti ada pertanyaan. Mesti ada pertanyaan supaya dia jawab. Okay, and then lepas tu, you tanya lagi. Okay, you tanya lagi. Jangan matikan perbualan tu. Kan, lagi banyak heavy conversation sebenarnya lagi bagus. Nampak benda tu orang kata leceh, tapi sebenarnya benda leceh lah. Senang buat, ada effort lah. Bila ada heavy conversation, bila ada effort, buatkan senang untuk customer membeli dengan kita sebenarnya. Okay, so you guys, untuk siapa yang baru, you kena war-warkan. You kena war-warkan dekat kawan you, dekat WhatsApp status, Facebook. And pada masa yang sama, you kena war-warkan secara ber-WhatsApp. Nak share ni, Mimi sekarang ni ejen Mama Sap. Okay, ataupun you boleh cakap, nak share sekarang ni, Mimi adalah sebahagian daripada tim Mama Sap. You boleh cakap tim Mama Sap. Okay, Alhamdulillah nak cuba-cuba belajar buat duit sampingan. Kan, Mimi tengok ramai orang jual kek dengan lem dekat Mama Sap. Ramai yang laku. You buat soft selling sebenarnya. You sharing, tapi sebenarnya you buat secara soft selling. Sebab tu, kita ni jangan terlampau hard sell. Kalau kita terlampau sell, belilah, orang akan annoying, orang akan boring, orang akan menjauh dengan kita. Tapi kalau kita buat secara soft selling kan, dia akan buatkan dia macam terpukau, nak dengar lagi, nak dengar lagi, nak dengar lagi. Macam tu. Okay, so dia cakap lah, Mimi nak jual kek dengan lem ni, ramai orang beli sebab kek Mama Sap ni sedap sangat. Kan, barang-barang ni semua premium, gebu sangat. Mimi dah rasa sedap. So, you kena rasa dululah. Kalau you tak rasa, macam mana you nak menjual? Itu namanya you menipu. You approach orang tapi you sendiri tak rasa, itu namanya menipu. Itu yang tak close-close tu. Okay, sebab kita hanya boleh jual produk yang kita suka. Okay, kita hanya boleh jual produk yang kita sendiri dah rasa. Barulah kejujuran tu ada. Berniaga kena ada jujur sayang. Okay, and then, okay, so bila you guna teknik ping-pong kan, lepas tu cakap lah, Ani nak minta doa kat Ani ni. Doalah supaya bisnes Mimi ni berjaya. Mimi ni baru bertatih, baru nak belajar. So cakaplah macam tu dekat Ani. Ani tu tak adalah jahat sangat. Tak adalah cakap, tak nak, aku tak nak doakan kau. Tak adanya. Mesti dia cakap, baiknya, Alhamdulillah. Baik. Ani doakan. Mesti dia akan cakap macam tu. Kan? Lepas tu, you boleh cakap juga dengan Ani tu kan. Ani, maaf tau. You kena keep, bila you bercakap dengan customer kan, ataupun kenalan you mesti ada kerendahan hati. You mesti ada kerendahan hati, mesti you cakap macam, Ani, nak minta doa Ani ni, okay, orang kata ramai sini dalam Mama Sap ni buat income kepuk-kepuk. Itu kita panggil soft recruitment juga, ataupun soft selling juga. Maksudnya, kita show off result tapi dalam keadaan kerendahan hati. Okay, kita tunjuk result tapi dalam kerendahan hati. So, ramai sini yang buat income kepuk-kepuk dalam Mama Sap ni. Kan, Mimi teringin lah juga. Ani doakan Mimi tau. Nah, you keep minta maaf doa. Orang tu akan lembut hati nak doakan kita. Okay, orang tu lama-lama dia akan lembut hati nak doakan kita. So, sebab tu, WhatsApp ni kalau you ada effort untuk berbual dengan customer, okay, sangat mudah. And then, lepas tu kan, jika boleh-boleh Ani doakan. Then barulah, okay, you minta izin. Ani nak minta izin ni, kalau katakanlah kalau ada promo Mama Sap, boleh tak Mimi nak nak bagi tahu dekat Ani, Mimi nak inform dekat Ani, kan? Mana tahu Ani boleh recommend Mimi dekat kawan-kawan Ani ke, kan? So, once dia kata boleh, lepas tu, you keep juga. Okay, you keep juga. Contoh kalau dalam Mama Sap ni kita panggil juga ketuk-ketuk pintu. Apa maksud ketuk-ketuk pintu? Ketuk-ketuk pintu ni lah kita approach melalui WhatsApp.
Tapi guna juga teknik pingpong. Macam tadi, untuk siapa yang baru, you kenalkan diri. Okay, you kenalkan diri, you minta maaf, you minta dia doakan you. Lepas tu katakanlah kita ada promotion. Contohlah kita ada promotion apa? Panah kota. Daripada harga RM45 pergi ke 39. Contoh start bila lah. Okay, nanti you tengoklah. Contoh, tengoklah promotion apa yang HQ buat. Okay, contoh next week. Ani, hai, Assalamualaikum, Mimi ni. Maaf tahu ganggu. Okay, Ani nak share ni Ani. Mama Sab ada buat promo panah kota. Best sangat ni. Ada 4 flavor. Okay. Lepas tu, contohlah you dah tunjukkan. Mimi nak minta izin share gambar tau. Okay, you tunjuk gambar. Lepas tu kan ni. Ni kalau ni teringin. Mimi tengah collect order ni. Kalau nak bagi tahulah cara you WhatsApp customer ataupun cara you ketuk-ketuk pintu. Dia mestilah ada. Bukannya pang terus hantar. Bukan. Kalau you pang terus hantar, itu maksudnya you sebenarnya tak ada effort. Bila tak ada effort nak close pun susah. Tapi kalau you macam contoh kan, Assalamualaikum, hai Ani, Mimi ni, you send. Ani nak share memasak ada buat promo ni, you send. Faham ke? Send. Macam tu. Okay? Faham ke? Okay, boleh kan? You ayat, you send. Ayat, you send. Bukannya you ayat, tulis ayat panjang-panjang, pam terus hantar, bukan. Salam Ani, hai Mimi ni, send. Maaf ganggu tau, send. Ani nak share sekarang ni memasak ada buat promotion panah kota, send. Best sangat-sangat, ada 4 flavor dalam satu harga, send. So bila you send, you imagine kalau you keep continue, orang you keep buat, okay, tapi ada ayat minta maaf, nak share, minta maaf, nak share, minta maaf, nak share kan, okay. Lama-lama dia akan terbuka hati sebab kita ada satu ejen kita ni, dia buat konsisten selama 3 bulan. Okay, dia buat konsisten selama 3 bulan konsisten lah. Maksudnya bukan bulan ni, bulan depan, bukannya 3 kali tak. Seminggu. Lepas tu dalam seminggu dia buat lagi. Lepas tu dalam 3-4 hari dia buat lagi. Tapi Assalamualaikum Ani, minta maaf lagi tau. Mimi ganggu, Mimi doakan Ani sihat. Ani nak share. Dia buat konsisten selama 3 bulan. You imagine customer tu lama-lama kenal dia, lama kenal dia, nampak kan. Last customer keep membeli. And once customer keep membeli, customer recommend pula dekat kawan-kawan customer. Sebab customer ni dia suka orang follow up dia sebenarnya. Tapi kalau follow up dengan cara yang betul lah. Okay, kalau you pandai susun kata, you belajar susun kata, guna macam teacher cakap tadi, insya-Allah dengan izin Allah mudah sangat-sangat. Tapi you kena konsisten. And sampaikan ada ejen tu kan, sehari 1,000 dia punya personal sales, sehari 1,000, hari ni 1,000, esok 1,000, lusa 1,000. Sebab dia kata apa tau? Dia kesan dia after 3 bulan. Kesan dia after 3 bulan bila dia jaga. And katakanlah kalau customer tu beli, dia doakan, and dia mention nama. Terima kasih tau Ani, okay, support bisnes Mimi, okay, Mimi doakan supaya Ani diberikan rezeki yang berganda-ganda, yang berlimpah-limpah dan diberi kesihatan yang baik, diberi kecukupan masa, kecukupan tenaga, dan kecukupan rezeki. Contoh, okay, terima kasih Ani. Last, you doakan dia, okay? Boleh? Boleh. Okay, and bila you dah follow up macam tu kan, guna ayat susun-susun, you tak spam, okay, orang akan lama-lama jatuh cinta dengan you. Sebab, ingat customer membeli sebab emosi. Bila you pandai follow up customer, you pandai approach customer, okay, buatkan lama-lama dia, manusia ni baik, buatkan lama-lama kan dia kata, baiknya budak ni. Lalah dia beli. Beli sedap, sedap pula, beli lagi. Okay, boleh? And last kali, okay, yang ni lagi best lah bila you ada WhatsApp business. Okay, Cik Mi recommend sangat siapa yang ada WhatsApp, siapa yang nak buat business, tolonglah guna WhatsApp business, sangat cepat, sangat mudah kerja you. Sebab sometimes kan, yang kata saya tak sempat, bukan tak sempat, sebab you buat business tapi you tak sistemkan business you. Semua benda you sistemkan, cara nak, contoh kan, cara save nombor phone customer pun ada cara dia, kan, sebab nanti teacher share. Okay, itu next topic. Yang ni next topic kenalan dulu. Kita approach customer dulu. Okay, tapi contoh kalau macam cara teacher juga. Okay, teacher share juga contoh kalau ada new customer. Di mana kita buat iklan dekat Facebook, dia nampak kita punya posting apa semua kan. Macam tu dia tulis nak lem perak. Okay, teacher akan mention, hai saya Mimi. Boleh nak lem perak? Boleh saya tahu nama and duduk mana? Sebab apa tahu? Sebab teacher nak save database laju-laju supaya nanti teacher in future teacher senang nak approach dia. And bila dia cakap, oh nama saya Leha daripada Bangi. So cara teacher save nombor phone customer ialah CM tu maksud customer lah. CM Leha Bangi. Teacher akan letak kawasan customer. Sebab sometimes kita nak orang kata apa, fokus jajahan. Contohlah hari tu kan kita nak, macam teacher duduk nilai. Teacher nak hempas grup nilai je.
Okay, teacher nak hempas grup nilai saja, penduduk nilai je. So senang, teacher just ketuk-ketuk pintu penduduk nilai. Sebab tu kita kena, orang kata kita kena save customer tu duduk mana. Sistem kan, cara you save nombor, cara you berwhatsapp, banyak benda. Cara you masa semua tu nanti teacher akan ajar. Sebab bisnes ni, bila you faham tentang bisnes, you sistemkan bisnes you, itu yang senang untuk you meroket sebenarnya. Tak ada istilah tak cukup masa, tak ada. Yang tak sebenarnya you tak pandai urus sistem, you tak pandai urus masa. Itu yang ada isu. Okay, so seterusnya ialah WhatsApp business. Di mana the best part pasal WhatsApp ni ialah kita ada label, kita ada quick reply and kita ada catalog. Okay, so teacher nak share satu screen dulu. Okay, you guys boleh tengok sekejap ya. Okay, sekejap. You guys tengok satu video ni dulu. Kita nak share supaya you guys lebih faham. Okay, jom. Boleh nampak sekejap ya. Okey, sekejap ya. Teacher nak share kenapa best guna WhatsApp Business sebab dia ada 3 benda. Which is, dia ada quick reply, dia ada label dan juga catalog. Okay, so first kita akan share dekat you guys. Ini adalah WhatsApp Business. First dia ada label. Di mana dekat label ni you boleh nampak dekat sini klik labels. Okay, so kita boleh tengok mana new customer kita. Okay, mana yang new order kita. Okay, mana kita punya pending payment. Contohnya customer dah order tapi belum buat payment. So kita boleh check semua dekat sini. Ataupun kita boleh check jugalah berapa orang yang kita dah ketuk-ketuk pintu kan. Okay, so you just apa-apa new label, you just klik tambah dan you letak label baru. Okay, so senang untuk you guys monitor lah. Ini dari segi labels. Okay, and then yang seterusnya ialah kita ada juga which is kita panggil quick reply. Okay, dan juga catalog. Contoh kalau kita nak pergi dekat catalog. Okay, so contoh kalau kita nak pergi ke catalog, means customer bila dia pergi dekat kita punya WhatsApp tu, dia dah boleh tengok. Kita dah siapkan gambar siap-siap. So, customer mudah untuk customer. Dia dah tahu harga, dia dah tak payah nak tengok. Dia boleh shopping-shopping dekat kita punya WhatsApp business. Okay, senang sangat-sangat. Okay, ayat mana-mana nak share ni pun just copy paste saja dekat Facebook berlambak. Just ambil sahaja. So, dekat sini kita dah boleh tunjuk gambar. Okay, so customer boleh tengok. Mudah lah. Okay, itu satu lagi function dia which is catalog. And yang ketiga, kenapa best? Contohnya, okay, di mana kita ada juga quick reply. Quick reply ni kita hanya letak simbol slash ni. So dia dah keluar dah setting dekat sini. Contohnya account payment ke kan. So tak payahlah nak copy paste. Semua dah ada dekat sini. Okay, semua dah ada kat sini. So kita delete balik contohnya. Ataupun you letaklah apa-apa. Okay, okay, semua dekat sini. Okay, dah nak gambar kek. Semua dah boleh set up dekat sini. So mudah sangat-sangat. Okay, apa lagi? You guys boleh letak macam-macam. Okay, terima kasih. Bila customer dah order kan, kita cakap terima kasih. So sangat mudah. Contohnya, okay? Nah, faham? Kita tunjuk bagi contoh satu. Kita bagi contoh satu, kita ambil dekat kita punya personal. Kejap, kita letak sini. Contohnya. Okey, terima kasih banyak-banyak akak sudi. Sudah kita hantar. Okey, jalan. Kan? Just macam tu. Itu siapa untuk ada WhatsApp business. So, siapa yang nak belajar tentang WhatsApp business, teacher dah upload PDF, semua tu dekat kita punya teaching material dekat group Telegram. Kalau tak ada, boleh minta dengan teacher ataupun boleh minta dengan you guys punya leader lah. Okay, so, and teacher just nak tunjuk satu lagi contoh. Okay, untuk siapa yang nak belajar, okay, cara yang teacher cakap tu, cara kita send satu persatu. Sekejap, kita akan cuba tunjuk yang ni teacher tunjuk dekat anak team teacher lah. Okey, sekejap kita tengok Boleh tak kita tunjuk dekat sini? Okey, cun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap kita tengok dulu kita punya ni. Okey, ini yang teacher cakap contoh tu. Sekejap tahu, kita nak cuba tunjuk dekat you guys. Hopefully you guys boleh nampak. Okey, cun. Teacher share. Tapi wajib letak nama tau. Yang ni sebab teacher bagi contoh dalam group. Okey. So boleh nampak tak? Sorry, silap. Ya.
Saya nak tunjuk dekat you guys. Okay. So yang ni you guys boleh nampak salam akak tapi wajib mention nama tau. Okay, wajib mention nama sebab yang ni teacher share dekat group teacher. Okay, teacher tunjuk dekat anak-anak team teacher macam mana cara kita nak orang kata apa ketuk pintu customer dengan cara sangat berhemah. Okay, you tunjuk gambar lem tu. Ya Allah, geram pula tengok lem tu. Sedapnya ya Allah. So bila kita sendiri terliur, dia akan buatkan kita senang untuk bagi customer pun terliur sama. Nampak tak pemilihan gambar? Yang ni gambar tangkap gambar guna phone je. Okay, tangkap gambar guna phone je. Satu gambar je buatkan customer terus tertarik. Okay, lepas tu mention nama customer jangan salam akak. Yang tu teacher share dekat anak team teacher. Okay, supaya nanti diorang tukar dia punya nama customer lah. Contoh salam ke Ani, saya open order untuk lem perak memasak. Order hari ni boleh dapat hari ni. Okay, hantar. Saya nak share, lem ni senang sangat nak masak, 8 minit je. Rasa sangat juicy, berempah dan ragin dia sangat lembut. Hantar. Akak nak, saya boleh bantu arrangekan. Okay, hantar. Berbaloi sangat-sangat harga. Harga RM59 untuk satu pack. Hantar. Macam tu. Walaupun dia tak reply, tapi you nampak tak susunan ayat tu? Okay, buatkan. Tak payah tunggu dia reply yang ni. Okay, maksudnya sebab mungkin you nak ketuk pintu tu sehari 50 orang. Kan, sehari 100 orang. Kalau nak tunggu reply, you dah lupa dah kat mana conversation kan. Okay, tapi okay, you boleh buat macam ni. Untuk yang dah mengenali you. Okay, untuk yang dah mengenali you, di mana you boleh buat teknik macam ni lah. Okay, katakanlah kalau you dah war-warkan dekat Facebook ke, personal ke, IG ke kan, okay, WhatsApp ke, semua orang dah tahu yang you ni tim memasak contohnya, and then kali kedua, kali ketiga you nak approach, you dah boleh guna approach cara konsep macam ni sahaja. Okay, tak payah tunggu dia reply yang ni, okay, lepas tu once dia reply barulah you guna teknik ping-pong balik. Ini untuk ketuk-ketuk pintu, ini kita panggil ketuk-ketuk pintu. Okay, ini cara dia approach customer, cara teknik ketuk-ketuk pintu dalam memasak. Boleh? Clear? Satu gambar, ayat. Okay? So, mudah sangat-sangat menjemput rezeki bersama memasak. Betul? Setuju? Okay, so itu saja. Teacher doakan kebahagiaan dan kekayaan dunia akhirat untuk you guys semua. Kita tunggu jumpa next video. Bye! Love you guys!